Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan walafiat dalam kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mubarak ini. Baik, insyaAllah pada kali ini dalam sesi tazkirah ringkas ini, saya ingin menyambung tazkirah siri 1 yang sebelum ni, iaitu berkaitan dengan wasiat ataupun pesanan yang dibuat oleh Dr. Muhammad Muhaisni Hafizahullah berkaitan dengan adab-adab ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Pada siri yang sebelum ini saya telah nyatakan 3 adab yang telah ditulis oleh beliau. Jadi pada kali ini saya akan menyambung pesanan dia ataupun wasiat beliau berkaitan dengan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Baik, yang keempat, saya terus menyambung yang keempat. Yang keempat adalah pesanan beliau dinyatakan bahawa Al-Quran ini memiliki kewibawaan dan juga kehormatan. Maka sesiapa umat Islam yang mengagungkan Al-Quran dalam hati dia, membesarkan Al-Quran dalam hati dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengagungkan kedudukannya, akan meninggikan kedudukannya dalam kalangan manusia. Malah bukan sahaja itu, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga, orang yang dalam hatinya ada Al-Quranul Karim, dia merupakan orang yang selalu mendampingi Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu mentadabbur ayat Al-Quran, maka orang-orang ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukannya sangat tinggi. Maka dengan sebab itu disebut juga oleh Dr. Muhammad Muhaisni ini, dia kata jangan engkau putuskan bacaan kamu dengan perbualan bersama orang lain. Maknanya sini, kalau kita dah meletakkan Al-Quran itu satu yang memiliki kewibawaan dan kehormatan yang patut kita letakkan di tempat yang tinggi, maka seboleh-bolehnya jika tidak ada keperluan, janganlah kita menyelitkan perbualan-perbualan atau dengan orang lain ketika mana kita membaca Al-Quranul Karim. Itu yang keempat. Yang kelima, pesanan beliau nyatakan bahawa generasi salaf terdahulu, apabila mereka menetapkan untuk membaca satu surah, mereka tidak akan memutuskannya sehingga sempurna bacaan satu surah tersebut. Maknanya apa? Ini adalah antara, disebut sini, antara adab dengan kalamullah, adab kita ketika membaca Al-Quran. Ini seboleh-bolehnya kita membaca satu surah. Itu sekiranya kita mampulah. Kalau kita tak mampu, maka bolehlah kita baca setakat mana yang kita mampu. Mungkin 1 muka surat, 2 muka surat, 3 muka surat, ataupun juzuk by juzuk. Tapi jika kita mampu, adalah lebih baik kita membacanya Al-Quran ini dengan menetapkan satu surah dengan satu surah. Itu yang kelima pesanan beliau. Yang keenam, beliau mewasiatkan bahawa ketika membaca Al-Quran ini, iaitu apabila engkau telah memulakan bacaan kamu, maka janganlah engkau menulis kepada sesiapa pun. Iza bada'tu qira'atika fala taltafis li ahadin. Apabila engkau telah memulakan bacaan Al-Quran, maka janganlah engkau menulis kepada sesiapa pun. Maksudnya apa? Jika seorang itu ingin berbicara dengan kamu, maknanya ada orang nak bercakap dengan kita, maka berilah isyarat kepada orang tu, mungkin dengan isyarat tangan, tanda kita minta maaf. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni sedang membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Maknanya kita jangan kecualilah ada hal-hal yang memang kita tak dapat elakkan. Ini lain kan. Tapi kalau jika perbualan tu perbualan yang bagi kita tidak penting, maka kita bagilah isyarat kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin nak berborak dengan kita, nak berbual dengan kita, maka kita kata tunggu sekejap, sabar kejap kan, okay? Ataupun angkat tangan, menunjukkan
tanda kita minta maaf, yang sekarang ni kita sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Itu bagi orang sedang baca. Bagi orang yang tidak membaca Quran, apabila kita melihat ada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita sedang membaca Al-Quran, maka kita kena fahamlah bahawa janganlah kalau tidak ada keperluan sangat, maka kita tidak perlu untuk berbual ataupun bercakap sesuatu kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia sedang membaca kalamullah, kitab suci Allah, yang memiliki kehebatan, kehormatan yang tinggi, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi untuk kali ini saya membawa tambahan tiga lagi wasiat ataupun pesanan yang dibuat oleh Dr. Muhammad Muhaisni Hafizahullah ini berkaitan dengan adab-adab ketika mana membaca Al-Quran. Saya ulang balik, sambungan yang keempat, Al-Quran ini memiliki kehormatan dan kewibawaan. Jangan kita memutuskan bacaan kita dengan sebab gangguan-gangguan daripada orang lain. Kemudian kalau boleh kita dapat yang sebenarnya, kalau boleh kita dapat membaca Al-Quran satu surah demi satu surah. Jika tak mampu, bolehlah kita ikut kemampuan kita, mungkin satu muka surat ataupun satu juzuk, berjuzuk. Dan yang keenam, apabila kita sedang membaca Al-Quran, maka seboleh-bolehnya janganlah kita membuat kerja-kerja lain ataupun berbual-bual dengan orang lain, sebab kita sedang berbicara dengan kalamullah. Kita sedang membaca kalamullah, kalam yang suci, Al-Quranul Karim. Jadi cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi wasiat-wasiat lain daripada Dr. Muhammad Muhaisni Hafizahullah ni. Mudah-mudahan ia menjadi tazkirah, peringatan kepada kita. So mudah-mudahan kita lebih beradab ketika mana kita membaca Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.